Hari ni kita nak tengok apa beza baja kimia dan baja organik. Mana satu yang sesuai untuk anda? Jom kita layan. Hai, saya Ashraf dari Macam Mana TV. Pokok pangkalnya kita kena tahu kita menanam menggunakan kaedah apa. Kalau kita tanam menggunakan tanah, kita boleh menggunakan baja organik. Tetapi kalau kita menggunakan hidroponik, kita harus menggunakan baja yang dilarutkan. Dan kebiasaannya, inilah yang kita gunakan, baja AB. Jadi baja AB ni adalah sejenis baja kimia. Adakah dia berbahaya? Tidak. Kita kena faham, pokok perlukan apa? Pokok perlukan pertama sekali cahaya matahari. Dan apa lagi yang dia dapat daripada sekitar? H2O, hidrogen, oksigen dan juga karbon. So, tiga unsur ni dia dapat daripada persekitaran alam semula jadi. Selepas karbon, hidrogen dan oksigen, dia juga memerlukan primary nutrient, yakni nitrogen, phosphorus dan potasium. Okey, tengok gambar ni. Dalam gambar ni ada 16 unsur yang diperlukan oleh pokok. Primary nutrient NPK biasanya terkandung di dalam tanah ataupun di dalam baja. Kalau you all tanam guna kaedah tanah, so bolehlah pakai baja organik yang mengandungi unsur-unsur ni, kerana tanah juga mengandungi unsur-unsur ni. Tapi di dalam larutan hidroponik, bagaimana untuk dapatkan unsur-unsur ni, dan juga NPK ni kita dapatkan daripada larutan baja AB, iaitu baja kimia. Jadi sekarang kita dah faham apa beza penggunaan baja kimia dan baja organik. Kenapa kita gunakan baja organik pada tanah? Mudah je. Sebab tanah mempunyai media ataupun medium untuk menguraikan unsur-unsur yang berada di dalam baja itu tadi dan diserap oleh tanah dan diberikan kepada pokok. Dalam hidroponik, kita tak ada tanah sebagai medium pengurai. Jadi, baja kimia itu dilarutkan ke dalam air. Kenapa nama dia baja kimia? Sebab unsur itu tadi kita panggil artificial. Jadi, yang mana satu lebih baik? Baja organik ataupun baja kimia? Sebenarnya, kedua-dua mengandungi unsur-unsur yang sama, manfaat yang diperlukan dan nutrisi ataupun nutrien yang diperlukan oleh pokok. Kedua-duanya sama. Dari segi kebaikan ataupun keburukan, dia tidaklah seperti racun. Beza dengan racun. Racun ni, kita kena tengok racun organik ataupun racun kimia. Sebab apa? Racun kimia, dia mengandungi active ingredient ataupun bahan yang boleh mendatangkan mudarat kepada kita sebagai pengguna. Dari sudut macam mana? Kita makan sayur yang mempunyai racun kimia. Tetapi kalau racun organik, dia bukan racun yang mempunyai bahan yang boleh membunuh, kerana dia adalah dihasilkan melalui kaedah organik. Bahan kimia yang harmful ataupun yang memudaratkan, kalau berada di dalam sayuran kita dan kita makan, maka akan memudaratkan kita. Tapi racun organik tidak. Tetapi dalam konteks baja, kita tak perlu fikir ada mudarat atau tidak mudarat, kerana yang bahan yang digunakan itu adalah unsur makanan tambahan kepada pokok. Bukannya sejenis racun untuk membunuh serangga atau membunuh kutu. Kenapa baja organik juga bagus? Macam kita bela arnab, tinja arnab boleh dijadikan baja. So, jadi tinja arnab tadi adalah jenis baja organik. Kita bela ikan talapia, kita bela lobster. Dua ni pun menghasilkan sisa-sisa ataupun tinja-tinja dalam akuarium tu, kita jadikan baja kepada aquaponik. So, sama juga dengan tai kambing ataupun tinja kambing, tai ayam. Sama juga dengan contohnya yang kita ada kat sini, baja organik macam ni, 100% pure organic fertilizer. Dia menggunakan tinja, kalau kita tengok kat sini, macam saya cerita tadi, kita mulakan nitrogen, phosphorus, potasium kan? Ada kat sini. Nitrogen 2%, phosphorus 3.6%, potasium 4.6%. Jadi kita tahu apa konten baja organik itu tadi, dan kita yakin dia datang daripada organik. Sebab apa? Sumber tinja haiwan. Jadi itulah kita tahu dia adalah baja organik, sebab dia dihasilkan daripada tinja haiwan tetapi telah diproses. Kenapa nak telah diproses? Sebab kalau kita ambil tinja haiwan pure, busuk lah, tak sesuai lah. Tapi yang ni pun masih lagi ada bau-bau tinja tu,
sebab dia dihasilkan 100% organik. Jadi cukup baju organik kita, kalau kita menggunakan kaedah penanaman tanah, gunakan ni saja dah cukup untuk pokok kita. Tapi ada juga orang nak buat tambahan. Dia nak ada, kita panggil baja folia ataupun yang disembur, orang kata baja spray mudah. Tapi kita ada juga baja yang macam all in one dan tak perlu tabur-tabur, kita tinggal bancuh dan kita spray. Saya ada kat sini Power Grow dan saya ada juga Easy Grow, boleh tengok link kat bawah. Sesuai untuk semua tanaman, walaupun hidroponik, walaupun tanah, sebab dia bukannya diletakkan pada media tetapi dia disembur kepada pokok. Ada yang tanya saya, apa beza baja all in one dengan baja yang khusus? Macam orang lelaki beli pencuci muka, satu pencuci muka settle coating everything. Tapi orang perempuan ada toner, ada whatever lah, macam-macam kan. Khusus setiap satu function tu dia ada satu. Sama juga macam perkebunan ataupun pertanian. Dalam grade komersial, diorang kena menggunakan baja yang khusus dan mengikut peringkat pokok yang telah ditetapkan dalam panduan. Contoh baja-baja yang khusus macam seaweed extract ataupun ekstrak rumpai laut, oligokitosan. Ini adalah baja-baja yang khusus. Yang ni digunakan pada peringkat akar, yang ni digunakan pada peringkat pendebungaan, pada peringkat pembuahan untuk menggalakkan buah, ini untuk menggalakkan akar, juga boleh digunakan untuk menggalakkan bunga. Jadi ini adalah baja-baja khusus. Macam contoh yang ini completed trace ni, sebab penanaman hidroponik kurang nutrien-nutrien yang dibekalkan daripada semula jadi, iaitu daripada tanah. Jadi untuk melengkapkan nutrien tu ataupun kekurangan trace element, untuk melengkapkan trace element, kita boleh gunakan baja folia completed trace yang disembur pada pokok. Jadi ini adalah kategori baja-baja khusus yang kita panggil industri pertanian. Baja kimia yang kita bincang tadi, baja AB, kedua-dua ni mengandungi komposisi nutrien yang diperlukan seperti dalam gambar rajah yang kita tengok kat awal video tu tadi. Jadi apa beza dia? Ini kita larutkan di dalam tangki hidroponik. Baja ni tadi untuk tanah, kita tabur di atas tanah. Baja ini tadi adalah kita sembur pada pokok. Dia adalah all in one. Okey, so itu saja untuk hari ni. Dan saya rasa dengan pengetahuan ni, kita semua tahu macam mana kita nak bekalkan nutrien yang lengkap untuk penanaman kita. Jangan lupa like, share dan subscribe Macam Mana TV. Banyak lagi kita nak kongsi. Jangan risau, apa-apa masalah, Macam Mana TV pasti ada cara. Bye.